bearing and angle tu, dia punya relationship dia. Kadang kita panggil sudut, kadang kita panggil bearing. So apa kaitannya dan apa signifikan dia kepada dunia survey. Alright. Okay. Jadi sebelum kita define ataupun understand the meaning of bearing or an angle, jadi kita tengok dulu compass, prismatic compass. So as an introduction, compass is always compass is a device. So dia punya karakteristik dia, it is always showing the magnetic poles. Itu karakter yang ada pada kompas. Ini yang kita kenali dia kan. Kompas yang dulu-dulunya kalau you notice masa sekolah rendah, tak tahulah you berapa, tahun berapa tu. Tapi sebelum itu lagi, so inilah pattern ataupun kompas yang diguna pakai secara berleluasa. Tak ada lagi yang sekarang ni kalau you tengok digital kan, yang attachable sangat luas ya, terlampau orang kata apa nama, user friendly. Maknanya ada pada smartwatch, ada pada smartphone, ada pada banded dalam dashboard kereta, ada di mana-mana saja, sejadah dan sebagainya. Jadi itu kelebihan dia. Sekejap Hello. Cik Nazmi. Ya, ya.
Right, minta maaf banyak-banyak. Aduh. Ini ramai-ramai ni boleh on kamera tak? Semangat sikit saya. Saya rasa macam bercakap dengan komputer ni. Apa nama Muhammad Faris, thank you. Ada adalah public ataupun ni call berkaitan dengan tanah-tanah ni lah. Amin Nasrullah. Doa panjang umur kita jumpa semua yang ada depan saya ni. Dan saya masa tu mungkin ada banyak masa lah. Tak lagi jadi ketua jabatan. Sekarang ni saya sibuk sangat-sangat. Dan tahun ni tahun lah dah saya. Dah nak letih dah. Boleh saya fokus on the academic wise lah. So saya banyak buat konsultasi berkaitan dengan ukur hak milik pecah, cari tanda sempadan hilang dan sebagainya yang berkait-kait dengan ukur ni lah. Di sekitar Jengke, di sekitar sampai ke Johor pun ada kadang-kadang. Right. Jadi yang bagusnya dia polish saya punya skill lah untuk dikongsi dengan pelajar semua. Alright, gini saya share balik yang tadi. Allah lebih. Ni. Nampak Apa? Alright, kompas ni jadi ada satu magnetized needle, jarum magnet yang ada pada body dia tu, kompas. Kalau you perasan lah, jarum tu dia adalah daripada material mineral yang ada nama dia saya lupa dah, so you boleh google tengok special mineral tu special, yang mana mineral ini membentukkan satu magnetic flux yang pattern dia tu sentiasa menunjuk ke kutub utara bumi. Di mana-mana saja dia taburkan mineral tu, jadi dia sentiasa menunjukkan flux magnet yang sama. Itu idea dia kenapa ahli saintis mula membina, mula menyedari akan adanya elemen ataupun mineral yang sebegini. Dan akhirnya saya ingat saya lupa nama dah, Columbus ke siapa entah itu. So dia gunakan ni dan dia jadikan sebagai jarum, and then di jarum itu lah daripada magnet lah, dan ada mineral tu magnet lah, kita cerita about magnetic mineral properties kan, ataupun magnetic properties. So magnetic ni rupanya bumi kita ni ada seolah-olah ada abandoned magnetic bar. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Yang positif tu kita consider sebagai north, utara, yang negatif sebagai selatan. Jadi di mana sahaja magnetized needle ini kita letak di atas di bebas bergerak, dia akan stop at once dan dia akan tunjuk kepada pole negatif and selari dengan negatif di mana-mana saja. Jadi menyedari karakter ini, jadi kita boleh gunakan dia dengan membina satu vernier di mana 0 di north, okay, 180 exactly ke selatan, dan 90 masing-masing 270 east and west. Jadi terhasillah kompas. Menggunakan kompas untuk main purpose dia untuk measure a direction, a bearing. Tapi kompas juga boleh kita gunakan sebagai alat untuk mengukur sudut. Mengukur sudut. Sudut di antara dua garisan. Okay, ataupun kita panggil apa nama, acute angle between the line, kan, sudut tirus. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh tak kita guna kompas untuk mengukur sudut? Boleh. Tapi tujuan utama dia ataupun kegunaan yang utama dia adalah untuk mengukur bearing. Bearing yang, jadi apa kaitan bearing dengan angle? Kita akan tengok nanti. Right, ada dua kategori, plain compass and vernier compass. Jadi plain compass yang agak user friendly, kita boleh terus aim pada sasaran tanpa buat adjustment dan sebagainya. Jadi yang ada ni pada pengguna kebanyakannya plain compass lah, instead of a vernier compass untuk some disiplin yang perlu kepada accuracy dan sebagainya, so dia guna vernier compass. Jadi nak cerita kat you, di sini seolah-olah bumi kita ni, kita ada berapa? 3 kutub utara, 3 kutub selatan.
Yang astronomic north ni adalah kita panggil juga sebagai true north, utara benar, yang mana kita bina garisan khayalan yang betul-betul membahagikan bumi. Betul-betul bagi simetri bumi. And then magnetic north ini betul-betul point yang align dengan magnetic flux tadi. Dia tidak betul-betul berada satu titik ni, astronomic north dan magnetic north. Dia ada capahan, iaitu sekira lebih kurang 1000 batu. Jarak dia. Somewhere di magnetic north ni, somewhere di Bathurst Island. Kalau you Google lah, boleh tengok. And then astronomic north ni adalah utara benar. Dan untuk kerja-kerja engineering, design dan sebagainya, kita akan refer astronomic north. Kita tak guna magnetic north. Dan great north adalah kita hamparkan bumi kita yang berbentuk globe kepada plane XY. Jadi dia great north. Dia ada perbezaan 35 degree bila kita project tu plane surface. Bila kita umpamakan orange, orange, kita kopek dia orange tu, jangan bagi rosak kulit tu, daripada dia globe kita hamparkan. So dia ada tempat A dan B tu bila kita hamparkan, so dia out lebih kurang 35 minit. Dia kesan daripada kita hamparkan daripada 3D tu 2D. Alright. Tapi dia tak sama. Right. Jadi saya nak cerita kat sini, term yang pertama yang penting adalah meridians. Meridian adalah apa? Meridian adalah garisan yang bersambungan kutub utara ke kutub selatan. Garisan pugak, yes? Garisan tegak ataupun garisan yang sentiasa selari. Kalau magnetic meridian, garisan ini selari dengan jarum magnet. Selalu, always selari dengan magnetized needle whereby they are freely moving. Kita biarkan dia bergerak secara bebas. Jangan ada elemen forcing daripada metal things surrounding. Kita kena ensure bahawa bila menggunakan kompas, betul-betul dia free. Dan direction yang dia tunjukkan tersebut selalunya dan bukanlah memang hukum dia sentiasa selari dengan garisan meridian magnetik. Ya, kalau saya sebut magnetik maknanya dia akan join magnetic north to south magnetic south pole of magnetic. Jadi geographic meridian ni nama lain bagi astronomic. Sama saja. Geographic meridian is a line on the earth joining the north and south pole. It's also known as an astronomic or true meridian. An astronomic or true meridian. Sama. True meridian pun ya, astronomic meridian pun ya. Ingat ya, meridian garisan yang tegak. Garisan yang sentiasa, yalah kita ingat macam ni. Kita ingat kalau kita sebagai observer, north sentiasa berada di atas kepala kita. Macam tu. Jadi kalau kita nak draw north pole, kita kena buat true north, kita kena buat tegak. Ikut kita punya beradalah align dengan gravity force. Selari dengan daya gravity. Gravity kalau tak ada angin, kalau kita lambung apa-apa saja benda, dia akan jatuh secara tegak kan. Itulah meridian. Garisan yang daripada pole utara dan juga pole selatan, south pole. Great meridian, great meridian adalah yang tadi, yang berkait dengan great north. Dia joining great north and then to the punya point of great south. Jadi meridians are important to the surveyor or engineer, because they are used as a reference direction for survey line. Jadi saya sebut principle of survey. Kalau kita nak map objek di lapangan, kita kena bina satu garisan kan, berdekatan dengan objek yang kita sasarkan,
garisan tersebut mestilah ada nilai bearing, ada nilai direction. That direction mestilah kita ukur menggunakan meridian. Meridian. Kita pakai meridian mana? Kita pakai meridian north. True north dalam kerja engineering survey ni. Almost kita tak pakailah magnetic meridian ni. Magnetic meridian ni kita pakai untuk tentukan kiblat direction saja. Tahu arah kiblat. Arah kiblat kita guna magnet kan? Bolehlah magnet, tapi dia tidaklah exactly ataupun accurate. Sebab sekarang ni kedudukan Kaabah tu kita dah betulkan dengan true north dah. Kita dah betulkan dengan astronomic north, whereby kita ada calculation yang spesifik untuk menentukan arah kiblat. Saya juga buat konsultasi untuk menentukan arah kiblat di taman-taman perumahan. Kita buat cerapan azimuth ataupun matahari, dan untuk perbetulkan meridian kita. Okey, meridian true north. Daripada situ kita dapat value, bearing ataupun angle Kaabah ke mana-mana titik di atas muka bumi, dan kita dapat nilai direction yang lebih tepat. Okey. Ini bearings. Jadi bila kita sebut bearing is a direction of a line given by acute angle between the line and a meridian. Meridian, ini meridian Ini garisan meridian, tegak ni. Ini seolah-olah berada di kutub utara, kutub selatan lah. So, bearing untuk XY ni, bearing XY, yes, kita measured angle yang deflect, yang begin from meridian north, end of north. Sebab X pada sini. Kita tak ukur daripada S ke sini. Tak. Hukum dia, kaedah dia mesti mula pada N. North meridian di atas ni. Sebab kita bagi kepada 4 sukuan. So east and west, and then ada north east, sukuan yang kedua, south east, yang ketiga south W, and then yang keempat north W. Kalau you perasan, setiap sukuan ini mestilah berpaksi kepada garisan tengah meridian ni. Kenapa? Kalau kita tengok sini, sukuan pertama ni kita panggil dia sebagai north. Mesti mula pada north. Sukuan kedua juga mestilah referred ataupun measured angle daripada south. Kalau garisan, kita ada garisan lagi satu yang berada di mana? Sini Sini. Sini. Ini kita panggil Z, let's say XZ, berada di sini. Jadi kita kena measure angle ni. Angle ni. Contoh. Sebab dia mesti refer meridian. Ini meridian ni. Dia mesti refer meridian. Mesti refer meridian. Okey. Jadi ni pun sama. Kalau tengok yang ini, dia mulakan dengan S. Sebab ni. Sini kalau ada di sini. Dia nak di sini. Dia tak guna W. Tak guna garisan mendatar ataupun kita panggil equatorial ni. Kita guna garisan meridian. Ini equatorial. Okey? Tapi kita guna meridian. Untuk reference, untuk rujukan tentukan sudut dalam dunia ukur, yes, meridian yang menjadi sebagai rujukan. Alright? To be our reference. Cuma types of bearing ni ada dua. Alright, yang saya cerita tadi, ni yang saya tunjuk ni adalah type bearing yang kita kenali dia sebagai kuadran. Kita formatkan bearing ini dalam bentuk sukuan. Quadrantal yang pertama is a northeast, quadrantal yang kedua southeast, southwest, and then northwest. Jadi ada 4 sukuan di sini. Kita gunakan east-west ni lah sebagai garisan yang membahagikan jadi 4 portion ni. 4 zone. Tengok kat sini
Kalau bearing quadrantal bearing ni, dia boleh measure sama ada kalau tengok XY ni, okay, dia dia mestilah ikut jam. Ha? Ikut jam kan? Dia berada di sini. Dia berada di sini. Dia mesti ikut jam lah. Kalau untuk tahu angle dia ni. Kan? Ni sini. Tapi kalau ada garisan di XZ, okey, dia mesti lawan jam. Sebab dia tak boleh melepasi garisan ekuatorial ni, garisan lintang ni. Dia mesti ambil daripada S, ukur ke sini. Yang ini dah counter clockwise, ikut jam, lawan jam. Kan? Maknanya dalam format quadrantal bearing, macam mana quadrantal bearing? Quadrantal bearing ni, the angle can be measured either clockwise or follow counterclockwise, but must be start either end of north meridian or either of south meridian, end of south meridian. Boleh can be boleh jadi daripada source, boleh jadi daripada end. Tapi dia juga boleh ikut jam, boleh lawan jam. Kalau berada di sini ya. Okey, kalau di sini dia jadi lawan jam. Angle ni yang kita nak define. Tengok itu quadrantal bearing. Quadrantal bearing ni kalau kita tengok sini, bearing angle dia panggil ni. Bearing angle of quadrantal bearing can be range from 0, ini 0, alright. Ini 90 kan? Ini 90. Ini 180. Ini 270 dan 360 balik. Maknanya antara ni saja. Kosong setiap sukuan. Kita tak boleh 0,001 saat pun tak boleh. Maknanya maksimum dia 90 degree exactly. Jadi macam mana kita define? Contoh dia. Kalaulah kita ada a line, a single line yang kita namely as a XY. Kalau kita draw dia di sini, dia berada di sukuan yang pertama. Tengok dia punya kecondongan tu. Kan? Kalau daripada situ kita draw. Kalau daripada di luar, let's say, dia berada di sini saya buat macam ni. Macam ni. Allah. Boleh. Di sini. Oh, dia dah luar macam tu. Macam tu Ini P, ini P, ini Q. Kita nak tahu PQ. Bearing PQ. Jadi kita kena draw north line di P. Di P ni. Kan? Jadi kita draw lah. Kita draw yang ni north. So kita draw bawah. Yang ini south. So yang ini kita draw east. Macam ni. Dan ini adalah west. Jadi nampak tak garisan PQ ni berada di kuadrantal yang keberapa? Berada di kuadrantal source W. Kena ukur angle ni, source. Angle ni. Itu kaedah quadrantal bearing. Format saja. Jadi, right. Jadi macam ni, tengok yang pertama ni, XY di sini. Jadi dia berada di first quadrant. Cara express dia, the bearing of quadrantal ni, kita kena letak N di depan. N north 48 degree 0 and 0 second east. And then dia akan jadi, kita akan understood that the line XY berada di sukuan yang pertama. Kenapa? Ini signage dia. Ada north and ada east. Yang ini, okey, berapa nilai ni? So dia akan mention S, berapa degree, kan? Berapa minit, so berapa second, kena letak W sini. Kena letak wording W. Sebab kita faham kalau ada S, W, so the line of PQ berada di the third quadrantal. Quadrantal yang ketiga. Okey. Biasa faham dah. But another types of bearing, kita panggil dia sebagai, saya sebut di sini azimuth. Tapi kalau dalam nota lain, nota ni, nota yang, nota ni nota ni, kita panggil dia sebagai, ini bearing yang saya sebut tadi. Sorry.
Ini quadrantal bearing. Kita ada north east, south east and south west and north west. And then ini quadrantal bearing So ini yang kita namakan sebagai apa tadi? WCB. WCB. Okay, WCB page 2 ni. So the WCB ni sama juga dengan azimuth. The WCB, the direction of survey line is generally expressed and an angle measured from a meridian, reference meridian, generally north. End of north. Umumnya dia wajib diukur bermula dari hanya end of north saja. Dia tak boleh south. Itu WCB ataupun azimuth. Dia mestilah bermula dari north sahaja. Tapi syarat dia mestilah ikut jam. Okay, increasing clockwise. Maknanya measure from 0 to 90 to 180 to 70 clockwise. Itu apa nama tu untuk WCB. Okay. Now kita ada bearing adjustment. Jadi sebelum masuk bearing adjustment ni, saya nak highlight dari segi format. Format bearing. Yang pertama, format dia adalah WCB, whole circle bearing. Yes, dalam ni dia kata whole circle bearing. WCB ni stand for whole C circle bearing, bearing bulatan penuh ataupun azimuth, right? Dan quadrantal bearing, bearing sukuan, kita panggil sebagai QB. Jadi sebelum itu kita nak belajar satu lagi term yang kita panggil sebagai forward bearing. Forward bearing, backward bearing ni kita lebih gemar menggunakan format WCB untuk maklumat. WCB dulu pernah lah, tapi kita akan tanya juga nak check either you tidak keliru dari segi switch vice format dalam bearing yang sama, garisan yang sama, tapi boleh kita express dia sebagai quadrantal bearing dan juga dalam form WCB bearing. Jadi nak convert WCB bearing to quadrantal bearing to WCB, itu mesti diketahui lah, mesti dibiasakan dan dia menjadi satu soalan lazim jugalah dalam penilaian akhir ataupun final exam. Jadi saya nak tunjuk sini bagaimana nak guna WCB kan, WCB ni. WCB ni konsep dia kalau kita ada P macam tu ni macam ni. Ini Q contoh. Banyak saya kali saya guna PQ lah mudah. Dan ini adalah P, point P. Okay. Kalau kita guna straight away, guna kompas, kita berada di sini, berada di P, kita aim target pada Q, kompas jam ke, kompas pada smartphone ke, you berada di P, you hala pada Q, and then simply that you dapat answer lah kan, you dapat jumlah dia, you dapat angle dia, ataupun you dapat bearing dia. And bearing itu sebenarnya dalam format WCB atau azimuth, dia diukur dari end of north meridian. Ini kalau kita draw meridian di P. By observation made from P kan. Macam tu cara dia lah. Di north. Jadi kita kalau guna kompas, so some sort like measurement being made daripada sini ke sini. Dapat nilai PQ. Kita katalah contoh dia. Kalau ini
ini kosong kan. Ya Allah. Hilanglah pun. Okay. Uh, ha? Ini kosong degree. Ini 90 kan. Jadi ini 180. Jadi PQ ni kita letaklah assumption, kita letak berapa ya? Kita letak 100 170 degree kan. Okey, bearing yang dibaca oleh observer semasa berada di P, hala ataupun aim to object Q, okey, pada device kompas tu dia dapati 170 degree. So kita boleh draw PQ tu automatically dalam sukuan yang ketiga. Sebab apa? Sebab bearing dia tidak melebihi 180 tapi melepasi 90. Betul tak? Jadi kita draw kat situ. Mana sabahlah tu 170. Kan? Mana sabahlah. And then sebenarnya 170 itulah format azimuth. The way kita express bearing WCB sama. 170 00 minit 00 second. Sebab habit dia, sebab dia punya karakteristik of WCB ni, okay, dia sentiasa measured increasingly clockwise. Ikut arah jam dan mesti bermula dari north. Itu perangai dia. Itu beza dia. Dan dia punya ranging start from 0 degree commence to 360. Dia lebih besar. Okey. Kalau azimuth untuk mana-mana garisan mesti bermula dari north. Macam mana kita nak draw north meridian ni? Kita draw sentiasa selari. Kalau kita nak draw meridian di Q pun sama. Dia sentiasa selari. Ya, selari. Selari. Kita draw dia. Cara nak draw lah kan. Selari ni. Selari. Ni selari jadi kita nak draw. Now kalau kita tengok di sini bearing yang garisan yang sama but observation be made from point Q to point P. Bila point Q to point P nampak dengan jelas QP now berada di kuadranta yang keempat kan. Maknanya dia punya bearing dia ranging from 180 to 360. Betul tak? Betul Arif? Betul Jadi ini ada apa nama definition ataupun terminologi yang kita sebut sebagai forward bearing and backward bearing. Ataupun kita tak nak sebut backward, kita sebut bearing yang the other side, bearing yang berlawanan, bearing belakang. Forward bearing hadapan. Itu. Contoh dia forward bearing and backward bearing ni ataupun back bearing ni, PQ ni sebagai contoh, sangat jelas. PQ kita tak sebut dah forward bearing. Sebab kita nak sebut forward bearing pun boleh, tapi dia macam pelik lah. PQ, bearing PQ adalah 170. So bearing backward bearing of PQ, dia term dia. Kalau dia kata backward bearing of PQ, sama juga dengan maksud dia bearing observe from titik Q ke P. Itu kelas. Okay? Kau pening dah. Tak apa. Berkaitan dengan bearing-bearing ni, close level ni saya rasa benda ni penting. Sebab apa? Sebab kalau you expert or knowledgeable on this element, close loop traverse and bearing dan bla bla ni, paling penting you tahu nak handle di lapangan untuk buat close traverse dan apa nama calculation dan sort of teknik close traverse punya calculation, correction, adjustment dan sebagainya. So you actually dah pun menguasai ilmu
seorang juruukur profesional sebanyak 70%. Maknanya 30% lagi tu teori-teori lain. Besarlah dia punya element of the understanding of closed reverse bearing bla bla ni. Sebenarnya. Jadi saya rasa bila you di kampus nanti saya ingin uh, terangkan secara ni lah, hands on lah, masuk bearing ni. Okay, insyaAllah di whiteboard dia lebih clear. Ada soalan nak tanya? Dan saya nak tanya, nak share satu lagi, macam mana nak calculate forward and backward ni. Forward and backward, differences dia adalah plus minus 180. Kenapa saya kata gitu? Sekejap Hmm. Okay. Ini FB vs BB. Ini bukan Facebook Ini forward bearing. Forward bearing and back bearing. Jadi kita bagi contoh. So saya sebut tadi the differences. Alright, saya tak nak tulis lah. Dia jadi leceh tulis. Alright. Okay, kalau dia punya differences dia plus minus 180 degree. Ini dia punya differences. Between forward and backward. Kenapa saya kata 180? Contoh kita ada satu garisan. Kita namakan dia sebagai apa nama? R and then S. RS. So RS ni kalau you guna kompas, you observe ke sini, you dapat nilai. Contoh you dapat nilai. Kita boleh agak kan dia berada di square yang ketiga, right? Kalau kita draw meridian di sini. Kalau kita draw meridian ni lah. Kita draw meridian ni. Ni north. So ni south. Kan? Tengok dia berada di square ke berapa. Dia berada di square yang ketiga. 1, 2, 3 kan? Okay. Jadi let's say lah kita bagi jawapan dia. Dia guna kompas. Dia dapat maknanya ni 90, ni 270. Okey, 260 degree 00 30 saat. 30 minit 30 second. Alright. Jadi kita understood that the measurement made from R to S. So sama ada menggunakan cedolite ataupun kita kata kalau dia tu dapat 260 ni kita kata dia menggunakan alat yang sesuai untuk mendapatkan bearing R to S. Jadi ini adalah azimuth ataupun WCB. WCB. Ini format dia. Right, maknanya kita kena faham bila dia dapat 260 tu, 260 ni angle dari mana ke mana? 260 ni angle dari sini sebenarnya dari north clockwise ke garisan ni. Itulah 260, besar tu. Kan? Itu dah angle dia. Jadi kalau back bearing, forward bearing, kita boleh sebut forward bearing of RS is 260. 00 second 30, 00 minute 30 second. Ataupun kita jangan sebut forward bearing pun boleh. Kita just sebut the bearing RS. 260. Maknanya bearing dicerap dari ke depan. Gitu. Kan? Tapi di alat yang lebih precise untuk mengukur sudut ni, sudut ni untuk mengukur bearing ataupun sudut yang nilai dia sehingga second, kita gunakan theodolite. Nama dia theodolite ataupun theodolite. Ataupun kita panggil sekarang ni total station.
Dua je lah. Ni yang lebih precise. Whatever alat, tapi kita dapat 260. Now, alat kalau guna theodolite or total station, kita duduk sini alat. Tapi kita boleh semak back bearing of RS. Back bearing of RS, some sort like bearing being measured from S to up. Tapi alat berada di sini. Tapi kita boleh tahu, kan? Theoretically, the differences of forward and backward bearing must be plus minus 1 AO, the differences dia. Contoh dia, maknanya kita nakkan bearing belakang ni lah, bearing ni. Back bearing dia, kita nak bearing ni, some sort like bearing ni lah. Bearing ni. Ataupun kalau kita draw lagi satu meridian di sini, kita draw meridian. Ni and then kita nak bearing ni. Right? Bearing tu. Jadi, dalam kes ni, perbezaan dia mestilah ni yang kena 180 ni. Maknanya kalau kita nak direction ni, so kita kena tolak dengan 180 lah. Kan? Jadi 260 nak dapatkan back bearing RS, kita kena tolak dengan 180. Kenapa? Sebab sinilah dia turn belakang. Ini yang pusing 180 ni. Vektor dia berubah. Asal dia ke depan, dia jadi U-turn ke belakang balik. 1 AO kan? 180 lah. Dia pusingan tu. Kalau 360, satu pusingan penuh. Tak tahu nak kata apalah. So, 180, pusing ke belakang. Direction dia dah berubah. Lawan arus lah. Alright. Kadang tu dia kena tambah. Ini posisi kena tambah. Jadi, dalam kes ni, kita boleh sebut bearing RS 260. But, the back bearing of RS is berapa? 260, 00, 30, tolak 180. Macam mana you nak kira? Gunakan calculator. Right? Calculator ada kan? Calculator yang tu bukan yang smartphone tu. Ada. Guna yang simbol ni. Simbol mana nampak tak ni? Simbol yang ada titik-titik ni, simbol ni. Guna simbol ni, So, guna simbol ni. You tekan 260, tekan. Saya buat ni. 260, tekan 00, and then 30. Macam tu. Dia kan macam tu. So, you nampak mirror ke? Tak kan? Macam ni. You nampak betul tak, Arif? You nampak tak display pada kalkulator saya tu? Okey. Gunakan tu. Tolak 180. Tolak 180. You akan dapat ni. Kan? You akan dapat tu kan? 80, 00, 30. Jadi itulah. Maknanya equal tu 8, ya Allah. 80, 00, 30. Ini adalah bearing. Bearing kita panggil bearing S ke R ataupun back bearing RS. Faham tak? Okey, happy saya. Alright. Now macam mana? Kau macam mana sih? Ya? Macam mana? 260 titik apa? 260 you tekan tu, you tekan decimal degree tu, and then you tekan 00, and then 30 lah tekan tu. Ada calculator tu. Jangan congak pula, salah ni.
Okay. Dan kita boleh convert kan? Saya bagi contoh ni, contoh soalan ni. Hmm. Saya nak buat ni. Convert the following whole circle bearing to quadrantal bearing. Macam mana nak convert 56, 20? Saya nak convert dia. Ha? Boleh tak? Lima puluh enam, 20. 56, 20. 56, 20 saya nak buat. Okay. So, you buatlah 56, 20. Kan? 56, 20 ni agak-agak dia berada di quadrantal, dia maknanya bearing dia 56, 20. 56, 20 ni dia daripada nose tu dia masih lagi di dalam first quadrant kan. Quadrant. Jadi you boleh draw dia lebih kurang berada di sinilah. Ini 56, 20. Jadi you just letak apa? You letak dia punya ni lah kat depan ni. And is. Tu je lah, convert. Ini dah. Ini yang hitam ni format WCB. Kalau ada and is, dia jadi format quadrantal. Macam tu. Okey, yang kedua, 170/05. 170/05. 170/05. 170/05. Jadi 170/05, jadi kalau kita nak draw line dia, kan, kita boleh draw line dia 170. 170. 170 sini lah. Dekat sikit kan. Dekat sikit lah dengan tu. And then kalau kita draw line dia di sini. Di sini starting dia. Kita draw, ya Allah, draw boboknya. Pada yang kedua kan? Yang kedua. Dia draw macam tu. Kan? Dan dia ada meridian dia di sini. Di sini. Dan di sini kan. Maknanya ni 180. So, ini munasabah lah ni. Munasabah lah. Apa nama. 80, ini 90. Ini 176. Berapa tadi? 176. Sorry. 17005. Kan? 17005. Maknanya 170 sini. 17005. Munasabah lah. Maknanya kalau dari dia measure daripada sini. Daripada sini. Daripada sini. Dari sini ke sini. Inilah angle dia. Kan? Ini format WCB. Tapi kita nak convert tu. Nak convert tu. QB. Quadrantal bearing. Kan? Jadi bila quadrantal bearing. You kena tahu angle mana. Angle ni lah. Kan? Angle ni kalau kita extend. Kita nak tahu angle ni. Ni source. Ni nose kan? Kita kena tahu angle ni. So macam mana nak tahu angle tu? Dan dia mesti bermula dari S, berapa degree, berapa minit, berapa second, dan kena letak is sini. Kan? Itu. So berapa? Macam mana nak kira? Abidah.
Anisha Iliana, please. Ke tak ada? 180 tolak nilai 170 tu. Yes, 180 di sini tolak dengan 1705, you dapat berapa? You dapat berapa? Guna calculator, please. Sembilan degree, berapa saat, berapa minit? 35, kosong. Kosong. Maknanya kita faham S 9 degree from source, 9 degree ke line. 9 degree 55 minit 0 second to line. S and is. Jadi itulah format dia. Itulah apa nama presentation dalam bentuk quadrantal bearing untuk garisan 17005. Faham Cakap dah tu. Yang C ni 21830. Siapa nak buat? Ha? 21830 ke QB. Ini adalah WCB. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Siapa nak buat ni? Iman boleh buat, Iman? Iman ada calculator tak depan you? Ada Macam je. mana buat, Iman? Dua. Kau you nak dua, present, tiga, macam mana you kosong. buat? Present kat saya. You buat dengan tu, present kat saya tengok. Rakan-rakan nak tengok. Macam mana you kira? Nak simpan macam mana? Macam mana you kira? Buat. 21830 itu dalam format WCB. Okey, soalan dia convert to QB, quadrantal bearing. Dua tujuh kosong tolak 21830. Okey, kita nak express dia kat depan dia apa? Southwest. 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 Saya tulis balik jawapan yang diberi oleh Iman tadi. Macam ni. Iman cover ini. Jadi 270 tolak dengan 21830. Which is betul lah. So dia akan jadi source South 51. berapa? 51. Ya. 51 berapa minit? 30. Sini? Situ west. West. Okey. Ini adalah jawapan bagi ini. Garisan ni. So sama saja ni line dia. Cuma ini expressing dia dalam WCB, ini expressing dia dalam quadrantal bearing. So last, siapa nak buat last ni? 27250. Siapa nak buat? Amin ke? Siapa nak buat ni? Saya bagi chance. Alif ke? Bagi ladies pula, ladies. Ladies, siapa ya? Siti Normi. Saya pandai-pandai letak Siti. Normi. Normi satu ada? Ada tak Normi ni? 27250. Normi 2. Normi 3. Normi tak ada. Amanina Husna 1. Amanina Husna 2. Ada. Please Amanina. 27250 WCB convert to quadrantal bearing.
Boleh ke tak? Mana nak tunggu ni? 87, 10, 10. Muhammad Faris. Bantu Muhammad Faris. Ada idea tak Muhammad Faris? Ini tulis 360 tu tolak dengan 272. Tak dengar. Amanina. Kuat sikit. 360 tu tolak dengan 272, 50. 360 tolak dengan 272. Berapa tadi? 50. Ha? 50. Okay. Kita nak express wording apa kat depan ni? Dapat berapa ni? 360 tolak 272 ni. N 87. And? Ya Allah. And berapa? 87. 87. 10 10. W. Ha? W. 00. 10 tu. 00. Sini? W. Okay. Thank you very much. Betul lah tu. Right? Jadi kalau soalan bagi dalam bentuk QB and then dia minta you convert to WCB, so tak ada masalah lah kan? Tak ada masalah lah. Alright. Okay, saya ingat cukuplah untuk pagi ni. Sementara saya dah share belum video macam mana kita nak diralat. So closed loop traverse ni banyak hands on dengan you kena familiar dengan alat untuk mengukur sudut ni, bearing ni yang sampai ke second yang kita panggil sebagai theodolite ataupun total station. Jadi practical test 1 tu, practical test 1 or 2 di campus nanti you are individually diri siap alat total station tu. Jadi saya akan share video lah dalam Telegram nanti, tunjuk macam mana nak set up dia. Daripada situ you dapat lah ilham sikit. Nanti kan nak practical test kan ada yang pegang kerah, ya tak ada dah buat benda. Dia dah freeze itu. Tak tahu keluar air mata. Tak boleh jawab, tak boleh buat. Jadi dia jadi mati kutu situ. Tengok video tu saya ajar and then you mungkin dapat bina confident tu and then you boleh buat lah. Macam-macam lah kisahnya. Alright. Okay, yang ini saya mungkin boleh share kot ini. Okay. Oh. Apa dia ni? Ya. Ada soalan tanya? Qayyum, Jamil, Putri Nur Syuhana, Syed Irfan Hamdi, Nurin Najla, Najihah. Ini semua ada ke tak ni? Cuba bagi suara sikit. Ada, sir. ada sir. Ada sir. Ada belakang ke ni? Siapa yang tak ada ni? Ada belakang sir. Siapa yang tak ada ni? Cuba bagi tahu. Okey. Kita jumpa nantilah. So kita tak boleh nak start lagi lab untuk kedua ni sebab dia ni saya akan bagi kemudian. Kemudian. Okey, terima kasih banyak. Ada soalan lagi nak tanya? Saya buka. Ya.
You, mana? Yang mana? Saya nanti saya share lah. Ni kan? Ni, yang saya dua-dua tadi kan, saya share nanti. Alright. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bisa. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih.